Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman iaitu mengenai kereta pijat. Kita pijat dia letak kat mana? Lepas sekolah tu kira masuk atau bawa masuk ya. Tanpa ada kita pijat pakai kereta pijat atau masukkan dalam masa sekolah. Cari bersama tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita yang penuh barakah ini dengan mengucapkan Al-Fatihah. Jadi bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang berbahagia ini 31 Ogos 2013 kita dipertemukan sekali lagi dalam kuliah perdana di mana penceramah kita pada malam ini adalah Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah UN dan juga selebriti di TV 9. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, saya berasa sangat nervous malam ini kerana penceramah kita pada malam ini tidak lain tak bukan adalah guru tasmih Al-Quran pertama saya. Once upon a time, satu masa dahulu saya masuk di sekolah tahfiz di Kelantan, di Pecondong. Jadi beliau lah guru yang mula-mula ajar saya, yang waktan saya dan sebagainya, sampai saya jadi imam di sini sekarang. Jadi saya sangat bertuah kerana beliau bersama kita pada malam ini. Sedikit mengenai tajuk kita pada malam ini. Kuliah pada malam ini atau penceramah pada malam ini berkisar tentang kemerdekaan, kemerdekaan dari sudut Islam. Jadi cukuplah saya bagikan tajuk saja. Yang lebih-lebih itu mukadimah, isi dan sebagainya itu akan dibentangkan oleh penceramah kita pada malam ini. Jadi saya dengan penuh bangganya dan berbesar hati menyebut dan mempersilakan penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafadhal mashkuran pada majmu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, mengurusi pada malam ini barisan EJP-nya, muslimin muslimat sidang jamaah surau Al-Hijrah. Bunyinya macam TV Hijrah, tapi dah dekat sangat betul. Jadi alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang masih lagi panas dengan sambutan kemerdekaan, dan Ustaz pun kali pertama sampai di surau ini. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan ruang ini untuk kita bertemu mata di atas maksud membincangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan kepada manusia ini melainkan ilmu sedikit saja. Jadi pada malam ini sangat mula dengan bacaan Al-Quran. Sikitlah beberapa potong ayat Al-Quran untuk kita sama-sama membuka majlis perbincangan kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الله أذن لكم أم
Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang jemaah kaum kita sekalian. Usah pukul dengan baca Al-Quran tadi kerana ayat-ayat yang insya-Allah yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini mengenai kemerdekaan. Nah, 31 Ogos ini merdeka untuk kita, ya, untuk negara Malaysia ini. Tapi adakah benar perkara-perkara lain juga merdeka? Yang saya nak fokuskan pada perbincangan kita ini ialah pertama sekali para ulama menggariskan kemerdekaan ada beberapa perkara. Nah, yang kita fokuskan pada malam ini insya-Allah yang pertama sekali adalah hurriyatu at-tauhid ataupun hurriyatul aqaid, yaitu kebebasan ataupun kemerdekaan dari sudut aqidah. Itu satu. Yang kedua insya-Allah kita bincangkan juga tentang hurriyatul tafkir, kebebasan berfikir, kebebasan memberi pandangan dan pendapat. Jadi maksud daripada kemerdekaan yang kita sambut ini ialah kemerdekaan yang kita daripada penjajahan. Baiklah, bila sebut daripada penjajahan, adakah termasuk perkara-perkara lain, iaitu penjajahan dari sudut akidah, penjajahan daripada sudut pemikiran, ghazwul fikr, pemerintahan apa ni, penjajahan daripada perkara-perkara seperti ini. InsyaAllah kita cuba bincangkan daripada beberapa sudut yang dilihat oleh para ulama. Baik, muslimin muslimat sidang jamaah rahmat Allah sekalian. Sebenarnya bila Ustaz diminta untuk bincang tentang masalah merdeka ini, Ustaz pun fikir-fikir apa benda nak cakap sebenarnya, ya, apa yang nak dibahaskan, nak dibincang. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat sidang jamaah rahmat Allah sekalian, di dalam ayat Al-Quran, rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi banyak isyarat-isyarat, memberi banyak petunjuk-petunjuk kepada kita, sama ada di atas muka dunia ini juga di akhirat, tentang maksud-maksud tentang merdeka ini. Ya. Misal, saya bagi contoh. Di dalam ayat surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitu pada suatu hari di akhirat kelak yang mana tidak ada nilai lagi malun wa la banun, harta pun orang tak tengok, Allah tak tengok, anak bina yang banyak pun Allah Subhanahu wa ta'ala tak tengok juga, melainkan orang yang mana man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Salim ini makna hati yang sihat. Lalu para ulama bincang apa benda maksudnya biqalbin salim, ya. Bila Ustaz merujuk kepada tafsir tentang ayat biqalbin salim, iaitu hati yang sejahtera, hati yang sihat, tidak sakit ini, maka tuan-tuan banyak tafsiran. Paling-paling tidak 6 tafsiran diberikan oleh para ulama tentang masalah hati yang sejahtera. Tetapi pandangan yang ramai di kalangan para ulama menyebutkan bahawa orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati sejahtera ini ada beberapa kriteria. Yang pertama sekali ialah orang ini bari'un minasy-syirk. Orang ini adalah terpisah ataupun tidak terkena dengan perkara-perkara syirik. Tidak masuk dalam perkara syirik. Tidak ada perkara khurafat dalam hidup ini. Ya. Kalau cakap mudah syirik ini maknanya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syirik ini makna kawan, iaitu buat kawan kepada Allah. Dia sembah Allah. Kemudian ada satu lagi yang dia sembah walaupun tidak secara langsung, tapi maknanya buat kawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Dari punya minasyirik, dia bebas daripada sifat syirik. Satu.
Yang kedua, dari minal kufr, dari syirik. Waktu waktu masih Islam cuma syirik. Nah, terkeluar juga. Cuma dalam konteks itu dia masih dinamakan sebagai Islam, bisa. Kemudian dari minal kufr, bebas juga daripada perbuatan-perbuatan kufur. Nah, bebas daripada perbuatan kufur. Menyerupai orang kafir. Kalau dalam konteks kita nak bincang pada malam ini, ialah berkenaan dengan sambutan Hari Merdeka. Ya, tuan-tuan, sepatutnya pada pandangan Ustaz, pada malam semalam, malam tadi, kita buat sambutan Hari Merdeka ini adalah sembahyang hajat ramai-ramai pada pukul 12 malam. Qiyamul lail sampai ke pagi. Itu pandangan Ustaz. Tapi berapa orang boleh buat macam itu? Wallahu ta'ala. Itu cara pengisian sambutan kemerdekaan sepatutnya begitu. Kenapa? Kalau kita rasa bahawa merdekanya kita ini dalam keadaan mendapat nikmat, mendapat rahmat, mendapat kemakmuran, mendapat kebaikan, maka itulah sepatutnya balasan yang kita beri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatnya macam mana? Atau baik. Kemudian dari pemilihan nifaq, bebas daripada sifat munafik. Nifaq, kita tahu bahawa sifat munafik ni ada 4. Nah, yang selalu disebutkan oleh para asatidz. Saya tidak memperpanjangkan perkara tersebut, tapi bebas daripada sifat-sifat munafik. Jadi ini 3 perkara utama yang dibincangkan oleh para ulama tentang ayat orang yang mana berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sejahtera. Dan Ustaz katakan ini merdeka. Maksudnya tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada munafik. Kalau di Islam yang sebenarnya. Allahumma. Maka dengan sebab itu, apabila sifat-sifat ini ada dalam diri manusia, ada dalam diri orang yang merdeka, maka memang dia merdeka semua. Maknanya jiwanya bebas, tidak terkena dalam perkara syirik, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak munafik. 3 perkara ini menjadi sifat dan perbincangan di kalangan para muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut beberapa ayat yang menunjukkan kepada ceritanya tentang masalah merdeka, yaitu masalah bebas manusia. Dan Al-Quran tidak pernah menyekat hurriyatul insan. Manusia bebas itu sangat tak sekat sebenarnya. Tetapi Islam memberi kaedah-kaedah. Bebas itu boleh, tetapi ada kaedah-kaedah yang tertentu. Misalnya orang lelaki boleh bergaul bebas dengan perempuan atau tidak? Nah, kalau kita tanya boleh ke tidak tuan? Boleh, dengan syaratnya kahwin. Satu. Ataupun yang ada mahramnya, bukan muhrim, mahram. Maknanya sama-sama yang tak boleh kahwin, ada adik-beradik, mak saudara, ada sokong itu, maka itu boleh dengan syarat-syarat. Maknanya Islam tidak melarang kebebasan itu, tetapi dengan kaedah-kaedah. Jadi kalau nak buka bebas, kahwin. Kalau nak buka muhrim tidak mahram itu boleh kahwin, tak ada masalah. Maka itulah kaedah Islam. Jadi kalaulah maksud kebebasan itu bebas dengan tidak ada pantangan, tidak ada sekatan, macam mana orang barat sekarang tu, ya? Hak asasi manusia dipaham oleh orang barat, orang Inggeris. Dipaham macam mana? Kalau dia nak pakai macam mana, dia punya cerita. Tak, dia tak nak pakai baju, tak apa. Itu hak kebebasan manusia, tak, hak asasi manusia. Dia nak pakai spender saja, oh boleh juga. Dia tak nak pakai apa-apa langsung, boleh juga. Malahan dia mempersoalkan pula kita. Apa salahnya saya nak mempertontonkan kecantikan yang Tuhan beri kepada manusia lain? Oh, pening kita tuan-tuan.
Yang kita rasa tak cantik itu dia rasa cantik pula. Nah, di atas alasan kebebasan, di atas alasan bahawa ini hak asasi manusia. Allahumma Ustaz sebutkan, rupanya pandangan-pandangan barat yang seperti ini, orang putih bawa kepada kita, masuklah kepala, rupanya orang Islam pun ada juga macam ini. Paling Ustaz sebut juga lah. Tuan-tuan biasa dengar sistem Islam, ya. Ustaz ada baca banyak artikel berkenaan sistem Islam ini, macam-macam dia punya pandangan. Tapi pandangan itu tidak pernah disandarkan kepada pandangan para ulama. Pandangan ini tidak disandarkan kepada pandangan para ulama mu'tabar. Kalau ayat itu tentang tafsir, tuan-tuan kena rujuk mana? Mula-mula sekali kita rujuk kepada tafsir yang mu'tabar. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran Al-Azim, tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Qadari, tafsir Qurtubi, yang telah diiktibar, diakui oleh para ulama bahawa tafsir ini memang bagus, diterima oleh generasi demi generasi. Tapi pandangan mereka ini tidak berpantulkan kepada pandangan para ulama yang lain. Misal contoh, ini pandangan sistem di Islam. Tuan-tuan cuba perhati. Kita kata tadi orang barat berpandangan begitu. Kalau tak pakai pakaian itu, okey, itu hak asasi manusia. Malah itu cantik, kata. Sistem Islam ini, apabila ayat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri kamu, anak-anak perempuan kamu. Ini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nisa'il mu'minin, dan juga kata kepada seluruh orang perempuan yang Islam, mukminin. Nisa'il mu'minin maksudnya semua orang perempuan Islam. Apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibi. Maka hendaklah dia melampuhkan tudungnya sehingga ke dada. Ini perempuan, perempuan kita cuba bincangkan ayat, mudah-mudahan kita boleh beramal dengan. Tudung itu kena sampai ke paras dada. Kenapa Ustaz? Kalau kat sini tak tutup tu, tutup juga perempuan, tapi tidak sempurna seperti mana yang ayat Al-Quran yudnina 'alaihim min jalabibihin, maknanya tutup sampai ke paras dada. Dan bila tuan-tuan perempuan buka rujuk kepada tafsir, maka dia cerita macam tentang masalah jalabi, yudnina 'alaihim min jalabibihin. Baik. Maka sistem Islam sini dia kata ayat Al-Quran ini perintah bertudung ini betul. Betul tuan-tuan, dia rujuk Quran juga. Ya, betul ayat Quran ini. Tetapi ayat Quran ini turun kepada wanita-wanita Arab. Ini dia tuan-tuan. Pening kita. Tak. Kalau Ustaz pun kena balik kitab lagi, tuan-tuan kena cari lagi apa nak hujah nak beritahu kepada ini. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Dikata munasabah lah kalau orang Arab disuruh tutup. Kadang di tanah Arab itu berdebu. Nah, tempat kita ni adalah debu tapi tak banyak. Ya dah, tak tutup pun tak. Okey aja. Orang Arab kalau tak tutup habis rambutnya itu penuh dengan pasir, debu-debu pasir. Begitu pula tuan-tuan. Ya. Macam mana? Mereka menggunakan kebebasan berfikir. Bebas berfikir itu tetapi tidak mengikut kaedah-kaedah ilmu yang sebenar. Macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan, mula-mula sekali dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini mula-mula sekali ialah apabila ayat Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah kemudian kepada siapa tuan-tuan? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Yang ini sekarang terpanas isu apa ni Syiah ni tuan-tuan, insya-Allah nanti saya sebut sikit lagi lah, kalau sempat dengan masa kita ada ni. Ya, isu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut radhiyallahu anhum ajma'in. Awal Syiah marah sungguh. Ya. Marah sungguh dia. Tuan-tuan nak cabar Syiah mudah aja. Tuan-tuan puji sahabat depan dia. Kalau berubah mukanya, maknanya kita suka Syiah dia. Sungguh tuan-tuan. Ustaz rasa mustahil lah dia datang masjid ini. Kalau Ustaz sebut pasal Syiah, sebut pasal sahabat, kita rasa macam tak suka, tak kenal Syiah dia tuan-tuan. Tak ada lah pada masjidnya. Baik tuan-tuan. Jadi tafsiran daripada para sahabat tadi, mula-mula kepada Rasulullah, maka kepada sahabatnya. Kemudian Al-Quran itu turun sampai pula kepada para tabi'in selepas daripada generasi sahabat. Bermula daripada kalangan tabi'in inilah mula dikarangnya kitab-kitab tafsir-tafsir, perbincangan-perbincangan ayat, sehingga seterusnya sampailah ke zaman kita. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka mana-mana tafsir yang membawa pandangan-pandangan sahabat dan para tabi'in, kita tidak jumpa satu pandangan pun dalam kitab tafsir Mu'tabar yang menyebutkan bahawa ayat Al-Quran cerita pasal duduk itu turun kepada orang wanita Arab. Tidak ada. Cari hadis itu sistem Islam itu didapatkan mana? Nah, tuan-tuan, kalau tengok latar belakang orang yang sistem Islam ini orang bijak-bijak, bukan orang main-main, cara-cara tidak ada. Ada peguam, ada engineer, ada apa ni, hakim pun ada, ya? Orang yang hebat, bukan orang calon-calon dalam bidang ini, tidak. Bahkan mereka orang hebat. Tetapi tuan-tuan, hebat pun dalam bidang yang lain, bukan dalam bidang ilmu Islam. Itu saya beritahu. Jadi apa hak mereka nak beri pandangan tentang Islam sedangkan mereka tak belajar kaedah disiplin ini? Tuan-tuan, saya tanya. Tuan-tuan banyak yang ada kereta besar, ya? Baik tuan-tuan, kalau kereta tuan-tuan mati tengah jalan, tuan-tuan boleh bagi sendiri, ya? Ustaz rasa kebanyakan kita tak boleh ni. Tengok macam tikus tengok besi, tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Ustaz pun sama kalau mati kata telefon kan. Kelas apa semua lebuh air. Gitu tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tidak belajar disiplin ilmu baik kereta itu. Problem siapa? Oh, kita alim besar. Alim bahagian lain. Bukan bahagian baik kereta tak boleh, tak ada. Dan komen tuan-tuan, dia sentuh sikit dia hidup. Oh, senang sangat. Gitu-gitu. Senang tu, itu dia punya ilmu, bukan ilmu itu. Tak boleh tuan-tuan. Jadi itulah juga yang berlaku pada sistem Islam. Apabila dia nak bercakap tentang ayat Al-Quran, dia tak rujuk kepada pandangan daripada hadis Rasulullah, daripada sahabat Nabi, dan juga daripada para tabi'in. Tak lihat pandangan Mu'tabar ini. Maka apa jadi tuan-tuan? Sesat. Tuan-tuan. Dengan sebab itu, dalam ayat Al-Quran ada dua ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Satu di zaman Makki, yakni pada zaman Nabi di Makkah, dan juga satu lagi setelah Nabi hijrah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Ayat ini ceritanya tentang tidak ada paksaan di dalam agama ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Rasulullah ini kalau boleh dia nak supaya orang semua Islam. Kalau boleh semua sekali jadi Islam. Tapi boleh ke tidak tuan-tuan? Tak. Tidak akan berlaku. Bahkan Allah sebut walau syaa rabbuka, kalau Allah nak boleh sahaja semua sekali masuk Islam. Aku boleh buat yang Muhammad semua sekali Islam. Tetapi dalam ayat surah yang lain, iaitu surah yang dibaca oleh imam pada pagi Jumaat, surah apa tuan-tuan? Surah Sajdah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha.
Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami ingat, semua sekali kami boleh beri hidayah jadi Islamlah. Tetapi tuan-tuan, walakin haqqal qawlu minni, ada di kalangan umat manusia ini jin dan manusia yang akan masuk dalam neraka. Allah zalimnya Tuhan. Memang ada yang Allah buat nak masuk ke manusia dalam neraka. Allah zalimnya Allah. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan saya minta, inilah masalah daripada ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan kita baca satu ayat, cuba fahamkan sendiri, penting kita tuan-tuan. Ya? Sebab tu hatta ustaz-ustaz ni pun ada yang penting juga tuan-tuan. Syarah ayat ni ustaz dia ni. Oh tak boleh tuan-tuan. Apatah lagi tidak ustaz. Ustaz mana? Tak payah tanya tuan-tuan kan. Faham-faham sendiri. Tapi nak beritahu ayat Quran ni tidak boleh hanya tengok satu ayat. Maka terus kita pun syarahkan kita, pandangan kita sendiri. Inilah berlaku sesat kepada sistem Islam. Kenapa? Kerana dia cuba memberi pandangan ikut kepala dia sendiri. Tak boleh tahu. Ayat ini, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami nak, kami boleh beri semua orang masuk Islam. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi hak atas kami mesti akan ada yang masuk neraka. Maknanya Allah memang nak manusia masuk neraka sebahagian memang ada. Oh, jangan semudah itu tuan-tuan. Tidak semudah itu kita mengulas, mensyarahkan tentang ayat Al-Quran mengikut kefahaman kita. Sebabnya dengan hanya satu ayat Al-Quran tak boleh nak faham. Kena ada kaitan dengan ayat yang lain. Malahan banyak lagi ayat lain. Kemudian ada pula syarah-syarah daripada hadis Rasulullah SAW. Tak boleh tinggal. Sebab tu lawan nak main pasangan, faham ayat Quran saja tak terima hadis, tak sesat juga tuan-tuan. Allahumma. Baik, macam mana tentang ayat ini? Baik tuan-tuan, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, bahawa ada sebahagian masuk neraka tuan-tuan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebut dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-Balad ada wa hadainahun najdain, kami beri kamu dua jalan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam surah Al-Kahfi, siapa-siapa nak beriman, beriman. Yang nak kufur, ada kebebasan yang Allah. Tetapi siapa kufur, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha, masuk neraka kerana kufur. Itu sebab dia yang memilih untuk kufur. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala paksa dia jadi kufur, tidak. Ya, kerana dia pilih untuk jadi begitu. Sedangkan di hadapan dia ada dua pilihan. Nak beriman boleh, tak nak pun tak. Nak buat baik boleh, tak nak buat baik pun tak. Sebab itu dengan ini kita boleh tolak orang yang kata kenapa mencuri? Sebab sejak azali lagi Allah tulis aku mencuri. Ayat. Mana pula dia tahu yang Allah tulis dia mencuri? Ya tak? Apa nak buat? Kenapa tak sayang? Memang ada, Allah dah tulis aku ni masuk neraka. Mana pula dia tahu Allah tulis dia masuk neraka? Ada tuan-tuan tahu isu apa jadi? La tadri nafsun ma la taksib wala. Tidak ada siapa yang tahu. Maknanya tidak ada siapa yang boleh memberi keputusan bahawa dirinya begini-begini. Lalu bila dia tak tahu, maka dia kena pilih perkara yang baik. Itu hak dia. Kalau dia pilih benda jahat, takutlah. Sebab itulah Allah kata akan ada sebahagian manusia yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha thayyibun, Allah ni baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak terima melainkan benda-benda yang baik sahaja. Tapi manusia pilih apa nak buat. Allah suruh masuk syurga, masuk neraka juga masuk. Nak buat macam mana? Baik. Itu cerita satu ayat. Ayat yang kedua tuan-tuan, iaitu ini selalu orang baca ayat ini, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, maknanya bebas. Dia nak Islam pun boleh, tak nak Islam pun tak boleh. Ustaz kata betul. La ikraha fid din. Yang tadi ayat turun semasa ayat Makki, yang sebelum Nabi hijrah. Yang ini turun selepas hijrah, juga tidak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi itu yang Islam pun berapa? Tuan-tuan, cuba perhati. Orang tanya,
Islam ini antara tersebar Islam dengan mata pedang. Tuan, satu sudut saya setujulah satu sudut. Ya, maknanya realiti yang berlaku banyak juga lah yang tersebar Islam ini dengan mata pedang satu sudut. Dah signal betul. Baik tuan-tuan, sikit lagi lah. Baik. Satu sudut yang lain. Cuba perhati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tentera Islam keluar berjihad, berperang, maka ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dia bila dia tak keluar untuk berperang pada semasa peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang murtad dan orang Islam yang mana tak nak bayar zakat, maka Abu Bakar tadi kuda tentera Islam ini, pemerintah ketua tentera Islam ditarik sampai keluar Madinah. Lalu dia beritahu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi? Baik, ini tuan tentera Islam. Yang pertama sekali, ya, bila kamu sampai ke sana, ke tempat nak dituju itu, sepatutnya perang. Tetapi mula-mula sekali kamu kena i'lankan kepada mereka, aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat, kami balik. Maknanya kalaulah orang yang Islam pergi itu asal nak perang tapi dia berislam, tidak ada perang. Itu asal dalam Islam. Itu awal sekali. Kamu Islam, kamu selamat. Aslim taslam. Tuan-tuan cari banner apa ni yang boleh tanpa di kereta banner kamu yang boleh tanpa tu, cari aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Habis itu Mesir mati kamu macam mana? Islam itu, ya tak? Syariah mati kamu itu Islam itu. Islam Syiah tu lain cerita tu, ya. Oh ni maaf nak usah memang betul-betul. Baik, insyaAllah lain kali kita cerita banyak tentang Syiah tu. Sebab kita Pak Ustaz di Muslim Melaya pun di Akademi Islam, alhamdulillah setakat ini. Sebab pelajar-pelajar itu apabila dia dapat berita-berita tentang Syiah yang dicucuk oleh Syiah atau semua ni, dia tu beritahu kita. Jadi sempatlah kita briefing balik dalam kelas. Tapi kalau fakulti lain, engineer ke doktor ke apa lagi, ya, pendidikan ke lain-lain, tuan-tuan saya minta kalau ada anak-anak yang ada di universiti sekarang ini, berhati-hati. Sekali dia menganut Syiah, dia tak akan kembali kepada Sunnah Jamaah. Confirm, tidak akan. Dan Syiah ni mula-mula dia cucuk mudah itu, mula-mula sekali. Dia kata, yang orang-orang tertarik dengan Syiah ni kenapa? Pertama sekali ialah kita tak pernah dengar apa cerita Syiah sebenarnya. Jadi dia bawa angle yang lain, sudut yang lain dia bawa. Oh, itu betul juga. Ini mula-mula pertama dia kata begini tuan-tuan. Ini pelajar Ustaz kita. Dia kata semasa Rasulullah wafat, bila Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah, semua orang sibuk buat perkara lain. Hanya ada satu orang sahaja yang pergi sibuk menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Ali jawab. Abu Bakar Umar pergi ke mana? Abu Bakar Umar sibuk tentang masalah khalifah. Mana yang penting, jasad Nabi ke khalifah Nabi? Sekarang siapa gila puasa? Itu dia tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar tak biasa dengar itu juga. Dapat sebiji tuan-tuan. Dapat sebiji Syiah. Kemudian dia masuk lagi perkara lain, sedikit-sedikit. Dia tak banyak-banyak, sedikit demi sedikit. Lama-lama tuan-tuan, oleh kerana pelajar-pelajar ini kebanyakannya tidak boleh nak jawab balik, nak orang balik pun tak boleh. Bila tak boleh tuan-tuan terima lah. Bila dah terima Syiah tuan-tuan, confirm Ustaz kata dia akan kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan Ustaz minta sangat-sangat tuan-tuan balik dan cek anak-anak kita khususnya berada di universiti. Kuat tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Di UITM kuat, di UTM pun kuat, di Universiti Melaya fakulti lain. Jadi Akademi Islam tengah buat sesuatu berusaha untuk mengengkang perkara ini, dan kita harap kerajaan Malaysia buat perkara yang sama, ya, supaya perkara tidak mengulang. Orang kata Syiah itu masih dalam Islam, Ustaz. Siapa kata?
Baik, nak kata tu boleh, tapi bukti kan? Kena bukti. Baik tuan-tuan, Syiah yang paling besar berbeza kita dua perkara. Paling besar, yang lain tu kecil-kecil lah. Yang paling besar dua perkara. Nah, tajuk ni tuan-tuan, Ustaz kalau masuk Syiah aja orang panas sikit. Baik, yang pertama sekali, Al-Quran yang kita baca sekarang ni, ya, yang kita baca sekarang ni, ini tak cukup punya Quran. Ada lagi 3 kali ganda Quran yang berada pada Syiah. Mana Ustaz dapat ini? Ustaz dapat daripada kitab Syiah yang paling besar, namanya Usulul Kafi, dikarang oleh Imam Kulaini, bukan Khomeini, Kulaini Syiah. Dialah karang kitab tersebut yang mengatakan beberapa riwayat di dalam menyebutkan bahawa Quran yang ada sekarang ini telah dibuang banyak perkara yang ada daripada mereka 18,000 ayat. Tuan-tuan nak jawab kitab ni, datang jumpa Ustaz usulkan. Dan dalam apa ni, Maktabah atau Library UN pun ada kitab ni di sana. Tuan-tuan, kalau orang klaim yang kata begitu bahawa Quran ada 18,000 ayat, apa kita kata? Oh bahaya Ustaz nak cakap. Cakap tuan-tuan bahawa mereka ini bukan lagi bersama-sama kita. Tak boleh. Sebab itulah Bashar Assad boleh membunuh sesenang-senangnya kerana mereka menganggap orang Islam Syria itu bukanlah di kalangan mereka. Syiah adalah bagi Ustaz satu agama lain, dan Ahli Sunnah satu agama lain. Kita Islam ini Islam, mereka itu bukan daripada kalangan kita. Oh tunggu Ustaz beritahu, tuan-tuan cek di bukan sedikit yang di dalam apa ni, yang di dalam internet boleh cari bukti-bukti yang menyatakan bahawa Syiah bukan daripada kalangan kita. Itu pertama. Quran itu ada Quran lain. Dan disebutkan bahawa Quran sebenar itu akan didatangkan balik oleh Imam Askari. Imam Askari ini yang akan jadi Mahdi akhir zaman itu, maka inilah yang akan bawa balik Quran tersebut yang sebenar. Jadi Syiah pun tak ada Quran itu sekarang duduk dengan imam ini. Allah seperti kita. Jadi dia ikut apa sekarang? Dia ikut imamnya. Sebab imam itu pertama maksud. Baik, satu. Yang kedua tu, mereka mengkufurkan seluruh sahabat malaikat itu. Oh, tuan-tuan, ini ada dalam kitab Usul Kafi dikarang oleh Imam Al-Kulaini, yang kitab ini setara dengan Sahih Bukhari. Kitab ini daripada sudut pandangan Syiah setara dengan Sahih Bukhari kita pegang. Contoh cerita. Ustaz tak sedap, Ustaz ada yang terjemah dalam Inggeris. Cuba tengoklah ya. Usul Al-Kafi. Ya. Dia ada Jami' Al-Kafi, Usul Kafi, Furu' min Al-Kafi, ada 3, tapi namanya semua sekali telah dikarang oleh Al-Kulaini. Baik, Jami' as-sahabah qad irtaddu ba'da wafat Rasulullah sallallahu. Semua sahabat kafir berapa? 3. Siapa dia? Miqdad. Miqdad al-Aswad. Kemudian yang kedua Salman al-Farisi. Yang ketiga Abu Dzar al-Ghifari. Oh, 3 ni tuan-tuan, habis mulai kafir. Kenapa? Kerana tidak menerima tentang imamnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tidak ada apa masalah kita. Tak ada masalah. Syiah itu masalah. Ya. Sayyidina Ali itu orang baik-baik, salah seorang termasuk daripada kalangan sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Dia kata tidak, bahkan Sayyidina Ali adalah imam kami yang mana maksud yang tidak kena dosa besar atau dosa kecil dengan alasan-alasannya. Allahumma. Jadi tuan-tuan, itu 2 perkara paling besar dalam agama Syiah. 2 perkara paling besar. Yang lain itu furu' tuan-tuan, nikah mut'ah. Ya, itu furu', maksudnya cabang-cabang. Semua orang lelaki suka nikah mut'ah tuan-tuan, tapi orang perempuan tak suka. Ya. Nah, kalau buka kitab Syiah dengan segala kelebihan-kelebihan nikah mut'ah, masya-Allah. Ya, daripada mula berkenalnya, memegang tangannya, tidur sekali, semua ada bahan. Inilah usul kafir. Semua ada bahan. Lalu ada orang tanya, Tok Syekh yang bercakap itu, Tok Syekh, macam mana kalau macam itulah kelebihan nikah mut'ah ini, saya nak minta nak mut'ah dengan anak perempuan Syekh. Oh, tuan-tuan buka YouTube cari ya. Akhir cakap apa?
saya tak boleh bui anak saya. Oh tak boleh pula, tadi dia cerita tak boleh bahan di kamu tak bukan banyak-banyak, tapi tak boleh. Allahumma akbar. Jadi lagi tajuk jauh tuan-tuan. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, yang masalah kebebasan berfikir, mestilah kebebasan ini disandarkan mengikut kaedah-kaedah ilmu. Jadi kalau orang itu nak tafsir Quran, maka dia kena tengok disiplin tafsir Quran. Nak syarah hadis, dia tengok disiplin ilmu hadis. Nak kita tentang fiqh, disiplin ilmu fiqh. Ya ke? Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar medik jadi doktor, ada keadaan ilmu doktor. Ilmu doktor itu tak boleh dipakai untuk faham ilmu fiqh, tak boleh, tak kena. Begitu juga kalau dia belajar engineer, belajar tentang keadaan ilmu engineer itu tidak sama dengan disiplin ilmu Islam. Tidak boleh guna perkara tersebut untuk jadi kaedah ini, tak boleh. Dia ada disiplin-disiplin juga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok yang kasar yang berlaku sekarang, khususnya di Mesir tuan-tuan, Ustaz, kita orang Islam patut jelas dalam masalah ini. Ya, dalam masalah Mesir, masalah Syria patut jelas. Syria itu memang Ustaz sebut tadi ialah masalah tentang perbalahan agama. Itu cerita antara Syiah dengan orang Islam. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah merangkumi 90% dan Bashar Assad 10%. Mereka itu membunuh dengan segala terbau dengan bom kimia dan seumpama. Di Mesir pula tuan-tuan, Allahumma bila kita tengok berlakunya pemudahan yang begitu, TV pun sudah tunjukkan perbincangannya ramai di kalangan cendekiawan dan ulama-ulama yang telah menunjukkan perkara ini. Tapi masalahnya ada dua golongan ulama. Satu ulama yang mendukung tentang pemudahan tersebut dengan disebutkan tentang khawarij dan seumpama. Satu ulama kata tidak, bahkan ini adalah memperjuangkan hak mereka. Bahkan ini adalah orang yang boleh mati syahid kerana memperjuangkan hak mereka. Tuan-tuan, perkara ini jelas. Ya, As-Sisi adalah merampas hak yang telah orang Muslim menang pilihan raya secara sah. Itu jelas. Makna Sisi itu khawarij. Nah, dia yang telah merampas. Maka kita tak dengar nak kata bahawa ayat ini yang pergi menentang As-Sisi, maka ayat ini khawarij tak boleh. Kerana As-Sisi lebih awal merampas hak yang mereka yang sebenar, iaitu Dr. Mursi yang menjadi presiden. Itu jelas tuan-tuan. Jadi soalannya, kenapa tak boleh nak sabar setahun baru? Dr. Mursi merentah setahun baru jadi presiden. Kenapa tak boleh sabar? Ustaz Syamri, alasan-alasan sebab-sebab tak jumpa tu. Apakah alasan yang paling besar Dr. Mursi belum dijatuhkan? Tak jumpa tuan-tuan. Mereka jumpa satu sahaja kerana dia Islam. Itu dia. Kalau kata ekonomi, di bawah Mubarak tuan-tuan, rakyat terdera 30 tahun lama. Ya, 30 tahun lamanya didera. Mursi baru setahun. Kalau ekonomi tak naik, memang tak naik tuan-tuan, setahun. Nah, kalau campur-campur sebenarnya baru 8-9 bulan saja dia dapat merentah dengan baik. Itu pun tekanan macam-macam berlaku dalam negara. Jadi bila tengok kiri dan kanan tuan-tuan, memang tak masuk akal. Kecuali satu saja alasan paling besar, Islam. Jadi tuan-tuan, kita menerima bahawa oleh dalam sistem demokrasi, walaupun tidak sempurna dengan Islam sistem demokrasi ini, tetapi inilah yang paling dekat dengan Islam sebenarnya sekarang ini. Memang Islam bukan ada demokrasi, sebenarnya bukan begitu. Tetapi oleh kerana tak ada dan lain, bolehlah kita terima sebagai demokrasi